Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Baik, ini adalah summary ataupun quick review bagi chapter 2. Baik, kita mula dengan beberapa rumus bagi terbitan ya. Baik, yang pertama ini apa yang kita ada dekat sini? Kita ada yang pertama ini yang dalam kotak ini adalah rumus bagi kecerunan. Kotak kedua ini pula adalah rumus bagi persamaan garis tangent, rumus umum ya. Dan dalam kes ini kita diberi dua titik, katakan P dan juga Q. Kita denotekan dia sebagai X0, Y0, X1 dan juga Y1. Jadi dengan menggunakan rumus kecerunan ini, maka dengan mudah kita akan memperoleh nilai bagi M. Ya, nilai bagi M, dan setelah kita peroleh yang ini, maka kita boleh substitute the M value, iaitu kecerunan dia di dalam sini. Boleh? So X0, Y0 ini seperti biasa, kita boleh ambil mana-mana satu titik antara P ataupun Q. Okey, ini adalah yang pertama yang ada basic things dalam terbitan. Baik, kita pergi kepada perkara kedua, iaitu masih lagi merujuk kepada kecerunan bagi tangent, iaitu M dia, tetapi kita nak approach dia by definition ya, dengan takrifan. So jadi kecerunan tangent kita denotekan dia sebagai f prime x, dan ada beberapa rumus di sini yang perlu kita bincangkan. Baik, kita lihat situasi dia bagaimana. Kita ada tiga rumus ya, tiga rumus yang setara ya, tiga rumus yang setara. Okay, now we are given equation. Tak kisahlah equation apa. Misal dia kita diberi y sama dengan x kuasa 2 ke, ya, itu adalah contoh equation dia, and kita diberi suatu titik. Katakan kita denotekan dia sebagai x0 dan juga y0. Jadi untuk mendapatkan kecerunan dia adalah f prime, di mana now kita involvekan dengan limit. Dalam chapter 1 kita telah pun belajar mengenai how to solve the limit problem. Now sekarang ni ada connection between limit yang kita belajar sebelum ini dengan f prime, iaitu terbitan dia, dan ini juga merujuk kepada kecerunan. Boleh? So jadi kalau kamu lihat dekat sini, kita ada 1, 2 dan juga 3. Ketiga-tiga ini memberikan hasil yang sama. Boleh? Yang menjadi kelainannya adalah penulisan dia. Cuba lihat yang 2A ini. 2A ini, cuba lihat limit dekat sini. Ditulis macam mana? Limit x approaches to x0. Lepas itu ungkapan dekat sini dia jadi begini. Fx tolak fx0 over x tolak x0. Nampak? Apa yang color-color merah tu? Yang color-color merah tu adalah nilai yang akan kita masukkan. Contoh, kalau x0 ini 10, maksud dia dekat sini akan jadi 10. Ini pun 10, ini pun 10. Boleh? Perlu tak kita substitute anything pada sini? Fx, x dan juga x ini? Tak perlu. Ya, kita akan kekalkan kalaulah fx itu diberi, contohnya fx sama dengan x kuasa 2, masukkan sahaja terus x kuasa 2 tu di bahagian sini. Boleh? Itu adalah cara dia lah, lebih kurang ya. Dan kalau kita teruskan menggunakan rumus ini, kita akan dapati ketiga-tiga ini akan memberikan hasil yang sama. Kita akan tunjuk contoh ya. Baik, yang kedua ini pula 3b ini more or less is the same, cuma penulisan dia menggunakan H. Nampak tak kat sini? B dengan C ini hampir sama, di mana limit ini dia menggunakan H approaches to 0, ini pun H approaches to 0, yang dia punya denominator pun sama juga, H dekat sini. Yang bezanya adalah bahagian numerator. Nampak tak? Numerator dekat sini dibuat F x0 plus h tolak f x0. Sementara dekat sini dia hanya buat secara umum sahaja f x plus h tolak f x. Jadi jelas dekat sini untuk yang b ini kita akan substitutekan daripada awal lagi x0 ini. Nampak tak kat sini? Yang saya color merah ini x0,
Kalau X0 itu 10, kita akan masukkan di sini siap-siap 10. Ini pun 10 juga. Kita akan buat pengiraan daripada awal by substituting the X0 value. Clear? Nanti kita tengok contoh, okay? Yang C pula, ini kita tidak masukkan nilai daripada awal. Kita akan terus selesaikan bahagian ini sehingga kita akan memperoleh terbitan dia. Contohnya, kalaulah equation kita, let's say, saya buat contoh sini ya. Kalau kita dapat, if we are given, kalaulah kita diberi fx sama dengan x kuasa 2, contohnya macam tu ya. Kalau kita menggunakan 3C by using this approach, maka kita akan peroleh terlebih dahulu f prime x kita sebagai 2x. Clear? Then, bila dah dapat 2x, baru kita substitutekan the x value, which is nilai ini. Nampak tak? So, dekat sini ada satu soalan yang saya contohkan dekat sini. Apakah perbezaan di antara 3B dengan 3C? So, perbezaan dia adalah, kalaulah kita menggunakan 3B, kita tak akan nampak 2x ini. Sebab kita dah substitutekan daripada awal. Tetapi kalau kita menggunakan 3C, kita akan nampak 2x terlebih dahulu. Then finally baru kita substitutekan nilai x tersebut. Nampak So, jadi ada 3 benda, ada 3 rumus kat sini yang akan memberikan jawapan yang sama. Sebelum kita lihat percontoh, dalam subtopik ini juga ada juga rumus yang lain. Ya, rumus yang lain yang saya hanya akan paparkan rumus ini sahaja tanpa membincangkan contoh bagi setiapnya. Kamu boleh rujuk handout untuk contoh-contoh yang telah pun saya bincangkan sebelum ini. So, yang pertama sekali adalah average velocity. Ini adalah rumus dia. Kalau kamu lihat, dia hampir sama dengan apa yang kita tahu sebelum ini, iaitu yang ini. Yang ini kan? So, more or less is the same. Bentuk penulisan dia hampir sama. Cumanya, sama ada dia ada letak limit ataupun tidak. Okay? So, jadi yang pertama sekali, nombor 4 ini adalah average velocity. Bentuk ini pun kita dah tahu dah. Very clear. So, kalau yang atas tu, kita dapat ini adalah x0. Betul tak? Now, sekarang dia pakai t0. Sama je sebenarnya. Without the limit. Ini adalah average velocity. Yang kelima, yang ini adalah instantaneous velocity. Nampak tak rumus dia macam mana? Hampir sama kan? Macam tadi tu kan? Tetapi dia ada limit. Boleh? Jadi yang keenam adalah average again. Average rate of change. Ini adalah rumus dia. Kamu boleh pakai yang mana-mana satu yang bersesuaian. Boleh rujuk kepada contoh ya. Contoh pada muka surat tertentu dalam chapter 2. Rujuk handout saya yang satu lagi. So, yang ketujuh adalah instantaneous rate of change. Ini dia. Notation dia R, instantaneous. Dan ini adalah dua rumus yang boleh kita gunakan bergantung kepada info yang diberi dalam soalan. Nampak ya? Dekat sini dia pakai approach apa ni? Limit x1 approaches to x0 kan? Dekat sini dia pakai pendekatan H. H approaches to 0. Okay? So, dua-dua ni akan memberikan jawapan yang sama. Okay, habis dekat situ. Kita tengok satu contoh yang merujuk kepada 3 rumus yang kita dah bincangkan di atas sebelum ini. Baik, contohnya ambil contoh mudah sahaja. Find the tangent line equation to the parabola y equal to x squared at the point 1, 1. Mudah? So, we are given the equation. Kita diberi persamaan dia dan kita diberi titik dia. So, jadi kita dengan mudah mengenal pasti mana x0, mana y0 by looking at the point dekat sini. Boleh?
So saya akan tunjukkan dalam box ini, contohnya ya, yang box yang pertama ini adalah yang pertama tadi tu. Box yang kedua ini adalah yang rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua. Dan sementara box yang terakhir ini adalah rumus yang ketiga. Nampak macam lain, tetapi dia akan memberikan nilai kecurunan yang sama. Contoh, dekat sini berapa ni? Nampak tak dekat sini? 2, betul? Kalau yang nombor 2 ni, ini nombor 2 kan? Nampak? Jawapannya 2 juga. Nombor 3, yang pertama ini dapat 2 juga. Okey? So, jadi kita tunjukkan sedikit macam mana kita nak menyelesaikannya bagi setiap kes. Yang pertama sekali, rumus yang pertama ini kita guna limit x approaches to x0. Lepas tu ini adalah expression dia lah. Jadi kita kena masukkan satu-satu saja. So saya tunjukkan dekat sini, kita akan buat satu persatu. Fx itu apa? Fx itu adalah the given function tu lah, lengkung tu kan, x kuasa 2. So kita just copy and paste ke sini sahaja. Okey, yang ini pula fx0, dia dah ada nilai dia. So kita akan substitutekan nilai itu lebih awal. So we are given fx sama dengan x squared. Lepas tu fx0 sama dengan x0 squared. Masukkan nilai 1 ke dalam situ. So jadi overall dekat sini kita akan memperoleh 1 sebagai jawapan dia. Boleh? So this part x kuasa 2, this part 1. Yang dekat bawah ni kita masuklah. Kita masukkan semua-semua nilai itu dan kita akan dapat yang ini. Boleh? Okey? So bila sampai sini, so now kita akan substitute the limit value into the function. Yang ini. Kan? So itu yang biasa kita buat. And cumanya apabila kita masukkan nilai limit ke dalam function ini, it end up dengan 0/0. So bila kita jumpa ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk undeterminate form, di mana kita kena buat something. Okay, so dalam kes ini kita akan factorizekan dia lah. Ya, bila kita factorizekan dia, kita boleh cancel, permudahkan dia. Akhirnya kita hanya memperoleh ungkapan x plus 1 sahaja. Then again, kita akan substitutekan the limit value into the function. Now we get the answer. Boleh? So ini adalah nilai kecerunan dia. Boleh nah? Ini adalah yang pertama. Yang kedua, rumus yang kedua, cuba kita lihat. Ini adalah rumus yang kedua, di mana rumus ini menggunakan H. Nampak ya? Menggunakan H. H approaches to 0. Now, kita masukkan satu-satu. Ya, kita katakan ini dulu. F x0 plus H. Nampak tak di sini? Kita diberi fx. Lepas tu kalau fx plus H, masukkan dia ke sini, dia jadi ini. Masukkan nilai x0, dia dapat ini. Now, kita kembangkan dia. Kita dapat 1 tambah 2H tambah H kuasa 2. Now, nilai ini kita akan gantikan ke sini. Ya, copy and paste saja. Yang bahagian ini agak mudah. Ini kita dah tahu tadi kan, iaitu nilai dia adalah 1 kan. So, masuk sini. H jangan sentuh. H jangan sentuh terlebih dahulu. Jangan usia apa-apa dulu. Kita settlekan yang mana-mana yang ada nilai itu. So, jadi apabila kita dah dapat semua-semua ini, now kita akan dapat this part. Okay guys? Akan dapat this part. Saya copy paste saja, dapat yang ini. Now, dari sini kita akan work out. Kita tengoklah yang mana kita boleh cancelkan ke, nak factorize ke. Sampailah bahagian sini, kamu perhatikan. Kita boleh cancelkan H. Nampak tak? Kita boleh cancel. Ini boleh cancel, cancel dan juga cancel. Yang tinggal apa? Yang tinggal hanya H tambah 2. Sebab itulah kita dapat ini. Okay? Now substitute the H value. H sama dengan 0 ke sini. Maka kita dapat 2. Boleh? Itu adalah rumus yang kedua. Rumus yang ketiga pula adalah yang ini. Ya,
Dan saya dah beritahu ya, rumus yang ketiga ini jangan substitute apa-apa nilai, kita akan dapat its derivative. Misal dia yang ini kan, kita tahu function dia adalah fx sama dengan x kuasa 2, betul? Maka kita pasti akan dapat derivatifnya terlebih dahulu, iaitu f prime sama dengan 2x. Mesti dapat itu dulu. Ya, so kita menggunakan approach yang sama, buat satu persatu, jangan salah dekat sini. Ya, then kita copy and paste masuk ke bahagian sini. Ini pun sama juga. Jadi kamu perhatikan, saya langsung tidak memasukkan any x value dekat rumus ini. Boleh? So, jadi saya dapat bahagian ini, saya dapat bahagian ini, dan juga saya akan buat pengiraan. Jadi apabila saya buat pengiraan, boleh sama juga dengan yang bahagian atas tadi tu. Buat perlahan-lahan dekat sini, di mana this part saya boleh cancelkan h dan juga h kat sini. Yang tinggal apa? Yang tinggal adalah h2x. Betul? So kita dapat inilah. Dan sampai sini kita substitutekan h value tu, iaitu kosong. And finally kita dapat 2x. Nampak tak? Ini adalah dia punya terbitan dia. Terbitan bagi x kuasa 2. Bila sampai sini, baru kita substitute the x value. Nampak? Masukkan satu ini ke dalam 2x and finally kita dapat 2. Boleh ya? So, dengan menggunakan ketiga-tiga rumus itu, kita dapat kecurunan yang sama, iaitu 2. Oleh sebab soalan itu dia meminta kita mendapatkan tangent line equation, maka kita menggunakan rumus ini seperti biasa, substitute all the value and ini adalah jawapan dia. Y sama dengan 2x tolak 1. Clear? Okey, sekarang ni bahagian seterusnya saya buat sedikit notation dekat sini. Berhati-hati. Be careful while trying to solve the limit. For example, katakan in between kita nak selesaikan tu, nak dapatkan kecurunan tu, katalah kita dapat bentuk yang macam ni. Kan? So, this is the limit problem. How we are going to solve the limit. Ini chapter 1 sebenarnya. So, as a reminder, saya kena buat juga. Sebab limit ini akan keep continuing, jumpa di mana-mana. Jadi, dekat sini, kalaulah kita cuba masukkan nilai h, iaitu h sama dengan kosong ini ke dalam function ini, it would end up dengan 0/0. So, jadi kita kena buat something. So, something tu dalam case ini, it is practical for us to multiply with its conjugate. Nampak tak yang colour biru ni? Yang saya gerakkan mouse ni, ini adalah conjugate dia. So, darabkan dengan berhati-hati, pilih conjugate yang betul. Ya? So, saya dah merahkan dekat sini. Ini tambah, ini tambah. Ya? So, jadi darabkan dengan berhati-hati. And finally, kita akan dapat ungkapan berikut. Permudahkan lagi, perkemaskan pengiraan kamu. Akhirnya kita dapat seperti ini. Now, kita substitute again the limit value. Dan akhirnya kita akan dapat 1/2. Boleh ya? So, itu adalah serba sedikit mengenai chapter 2 di peringkat awal. Okey, kita nak lihat pada peringkat seterusnya yang ini. How to sketch f prime from f. Ya, yeah? How to sketch. Ini sketch sahaja ya, bukan draw. Kalau draw tu basically kena ada kertas graf lah dan sebagainya, kena accurate lah, all the point, all the coordinate kena ada. Tapi sketch tak perlu ya. So maksud dia dalam hal ini macam ni. Kita diberi suatu lengkung F katakan. Ya, ini adalah lengkung kubik ya, lengkung kubik. Ya. So macam mana kita nak tahu dia punya derivatif? Ini sketching dia. Tapi dia punya sketching untuk f prime macam mana? Kalaulah kita tahu dia punya lengkung dia, persamaan lengkung dia, okeylah kita boleh buat. Contohnya macam ni. Contohnya, nampak tak sini? Ini adalah lengkung yang sebenar ya. Kalau kita ada y sama dengan x cube tolak x, macam ni, kita
of course kita boleh buat sketching kan. Dan kalaulah kita tahu equation ini, dengan mudah kita boleh buat y prime dia sebagai 2x kuasa 2 tolak 1. Juga kita boleh agak dia punya bentuk. Ini adalah quadratic function kan. So jadi dekat sini kita katakanlah kita tak tahu yang ini, equation ini tak tahu, kita just we are only given the curve for f, and suddenly we are asked to find the f prime. Macam mana kita nak buat? Okey, saya tunjukkan macam mana nak buat ya. How to sketch f prime from the given f diagram, f curve lah yang macam ni. Baik, lihat dekat sini. Ini adalah the original question, the curve for f. Sebelum kita nak buat f prime punya curve, kita kena alert satu benda dekat sini. Kalaulah saya buat paksi x dan y specifically untuk f prime dekat sini, jadi f prime ini, f prime tu apa sebenarnya? F prime tu adalah merujuk kepada, ayat mudah adalah kecerunan, betul tak? Ya, so kecerunan ni ada dua je, sama ada kecerunan dia positif ataupun kecerunan dia negatif. Setuju? So, kalau kita buat partition macam ni, kita pecahkan kepada dua, mana nilai-nilai positif? Of course, bahagian atas, betul tak? Ini adalah bahagian atas. Ini semua adalah bahagian-bahagian yang positif. Bagi f prime ya, alert dekat sini, bagi f prime. Ingat semula, f prime tu kecerunan tu ada dua je. Sama ada dia positif ataupun negatif. So, mana bahagian positif? Bahagian positif adalah sukuan pertama dan juga sukuan kedua. So, semua ini adalah nilai-nilai positif. Nilai y lah ya. Nilai y yang positif. So, sukuan 1 dan sukuan 2. F prime negatif pula adalah dekat bawah. Dekat sini. Ini adalah kecerunan yang negatif. Sukuan 3 dan juga sukuan 4. Ini kena alert sebab kita akan letakkan beberapa petanda kita dekat sukuan-sukuan ini. Clear? Okay, now mari kita baca graf bagi f ini. Macam mana kita nak lihat? Baik, kalau kita lihat dekat sini, saya buat satu graf kosong kat sini ya, supaya kita nak tik-tikkan bahagian-bahagian tertentu supaya kita dapat agak graf f prime tu macam mana. Macam mana kita lihat? Cuba tengok sini. Kita akan baca macam ni. By looking at this curve, kamu nampak tak? Daripada, saya buat macam ni ya, daripada sini pergi sini, kecerunan dia apa? Kalau kita this way lah ya. So, kecerunan dia adalah meningkat, betul tak? Increase, betul tak? Menaik kan? Kecerunan dia menaik. Katalah bahagian ini, katakan bahagian saya buat nombor 1 kalah ya. Nombor 1, portion ini ada, ini portion ini katakan portion nombor 1, di mana kecerunan dia adalah increase. Clear? Boleh? Okey, portion yang kedua saya ambil daripada sini sampai dia potong paksi y ini. Katakan saya buat dekat sini. Katakan saya buat sini nombor 2. Nombor 2 tu mana? Portion daripada sini ke sini. So, portion nombor 2 ini, kecerunan dia adalah decrease, betul tak? Yang nombor 1 ni increase. Ini decrease pasal dia menurun. Setuju? Lepas tu dia hit paksi y. Pada paksi y itu, kita letak nombor 3. Boleh? So, selepas nombor 3 itu, apa yang berlaku? Dia akan decrease lagi, betul? Decrease sampai sini kan? So, kita buat partition lagi sampai sini. This part, kita buat nombor 4 katakan. Apa yang berlaku nombor 4? Nombor 4 itu, dia punya kecerunan adalah decrease. Negatif lah maksud dia kan? So, selepas nombor 4, dia akan naik ke atas sampai habislah. So, katakan kita buat portion yang terakhir dekat sini. Ini katakan nombor 5. Okey. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Again, saya ulang semula. Portion nombor 1. Ini. Dia punya kecerunan adalah increase. Bila increase, kecerunan dia adalah positif.
2 ke 3 kecerunan dia decrease. Bila decrease, kecerunan dia adalah negatif. Pada 3 dia potong paksi Y. Yang 4 pula dia akan decrease, maksud dia kecerunan dia negatif, dan 5 kecerunan dia positif. Now kita nak letak dekat sini 1, 2, 3, 4, 5 nak letak dekat sini supaya kita boleh agak-agak graf dia macam mana. So tengok cuba tengok nombor 1. Nombor 1 ini tadi kita sebut dia increase, maksud dia kecerunan dia positif. Cuba kamu tengok graf sini. Kalau kamu tengok sini, graf yang positif ada 2 bahagian saja kan? Sukuan 1, sukuan 2. Agak-agaknya dekat sukuan mana dia sebenarnya? Ini di sebelah kiri, betul tak? Nombor 1 ni di sebelah kiri, betul tak? Ini kan paksi Y, kan? Nombor 1 ni di sebelah kiri. Maka, of course, nombor 1 tu berada pada sini. Setuju? Now, kita letak nombor 1 dekat sini. Boleh? So, how about nombor 2? Portion ini. Portion ini, kita baca macam mana? Kecerunan dia adalah decrease. Maksud dia, kecerunan dia adalah negatif. Negatif ada 2 bahagian dekat sini. Yang mana satu? Kiri kanan? Sukuan ke berapa? 3 ke sukuan ke 4? So, kamu tengoklah 2 ni dekat mana? 2 ni kan di sebelah kiri daripada Y, betul? Maka kita akan pilih dekat sini. Ini adalah bahagian yang nombor 2. Setuju? Kita letak 2 dekat sini. Dekat sini. Okey, 3 macam mana? 3 dia hit the Y axis. Betul tak? So, kita letaklah 3 dekat sini. Nampak? Lepas tu 4 macam mana? 4 decrease kan? 4 decrease, maksud dia kecerunan dia adalah negatif. Tapi negatif kita ada 2. Yang mana satu? Jadi jelas bahawa nombor 4 ini di sebelah kanan, 4 ni di sebelah kanan daripada Y, maka dia berada dekat sini. Maka nombor 4 adalah kat sini. Dan nombor 5, cuba kita tengok portion kat sini, bahagian ini adalah increase. Kecerunan dia increase, dengan arti kata lain, kecerunan dia positif. Positif ada 2 bahagian, kiri kanan. Of course sebelah kanan. Jadi nombor 5 adalah di sebelah sini. Sekarang kamu dah boleh agak tak graf dia macam mana? Graf dia adalah, kalau saya lukiskan dia, dia akan pergi macam-macam nak buat. Kalau saya padam balik kalau saya buat color biru kat sini graf dia akan jadi lebih kurang akan pergi sini dan juga pergi sini. Nampak tak? Ini adalah graf bagi f prime x. Kamu nampak? So itulah cara bagaimana kita nak memperoleh graf f prime daripada graf f. Clear? Ini satu contoh. Nanti kita akan bincang contoh lain pada waktu lain Okey, selesai yang itu, kita lihat pula beberapa perkara yang lain, iaitu kita start dengan differentiability. Kamu boleh rujuk page 36 untuk differentiability ini. Apa ni sebenarnya? Apakah yang dimasukkan dengan differentiability? Dengan ayat mudah lah Ini kalau kita nak sebut dengan ayat yang mudah, kita boleh tulis macam ni lah Bagi suatu selang terbuka AB, boleh diperoleh kecerunan pada setiap titik pada selang tersebut. Kamu boleh tengok teorem dia yang sebenar dalam BI, di dalam handout. Ini adalah istilah yang kita cuba senang nak faham. Maksud dia, kita boleh dapat kecerunan pada setiap titik. Itu adalah keyword dia. Itu adalah keyword dia. Kalau kita diberi satu curve, misal dia curve ini, contoh kalau pada setiap titik ini kita boleh dapat kecerunan dia, maka kita katakan the curve is differentiable. Setuju? Nampak Akan tetapi terdapat case di mana dia adalah not differentiable. Ada curve, ada bentuk diagram, ada situasi di mana dia adalah not differentiable. Contohnya 2 kes ini. Ini dia. Kes yang pertama,
dia ada apa? Dia ada sharp end. Ya, hujung tajam ataupun kita panggil sharp point ke, bentuknya macam ni lah ya. Bentuknya macam ni. Ataupun kita ada vertical tangent. Ya, sharp end ataupun vertical tangent. Dalam kedua-dua kes ini, pada point x0, dia it is not differentiable. Sebab kita tak dapat kecerunan dia. Apa yang kamu agak kalau kamu nak ada titik tajam macam ni, kamu nak buat kecerunan dia macam mana? Kalau dia bentuk macam ni, okey. Kalau contohnya kan, contohnya kalau dia kuadratik macam ni kan, so kita tahu kan, this part, berapa kecerunan dia? Of course kecerunan dia, f prime dia ada kecerunan tak? Tak ada. Bukan tak ada kecerunan, kecerunan dia adalah kosong, betul tak? Adalah kosong. Tetapi adakah pada sini f prime dia kosong? Jawapannya tidak. Eventually kecerunan dia adalah does not exist. Ya? Tak ada kecerunan dekat situ sebenarnya. Sama juga dekat sini, kes yang kedua ini, ya. So ada masalah dekat sini, ya. So ini adalah dua kes di mana it is not differentiable. So macam mana kita nak menghuraikannya? Baik. Perkara yang nombor satu adalah, kamu perasan tak, setiap kali apabila kita nak membincangkan mengenai derivatif, kita akan kaitkan dengan f prime ini. Kita ada perkaitan di antara f prime, betul tak? Lepas tu kita ada perkaitan di antara limit, betul tak? Ada dua benda kan untuk dapatkan kecerunan. Setuju? Yang ni kan. So dalam kes-kes tertentu, terutamanya dalam not differentiable ini, kita lihat dekat sini. So kalau limit ini kita dapat tunjukkan dia adalah does not exist, maka yang f ini is not differentiable. Setuju? Nampak So, in order untuk menunjukkan dia adalah does not exist, apa yang perlu kita buat? Ingat lagi tak dalam chapter 1? In order untuk menunjukkan dia does not exist, maka kita kena cater apa? Kena cater the left limit dan juga the right limit. So, kena cari ini, kena cari ini. Setuju? So, kalau dia does not exist, apa petanda dia? The left limit dengan the right limit ini tak sama, betul tak? Kalau dia tak sama, contoh, left limit dapat 5, right limit dapat 10. Adakah limit itu wujud? Limit tak wujud. Limit does not exist. Right? Ataupun salah satu ini, ataupun kedua-dua ini, dia adalah infinity, pun akan jadi limit does not exist. Itulah yang berlaku dekat sini. Okay? So maknanya kita kena tunjukkanlah left dengan right ini. Apa cerita? Kalau left itu 2, right itu 2, maka limit itu exist. Maka dia differentiable. Nampak tak? Alright? So itu adalah penjelasan dia, di mana kita akan ini dia. Ini yang saya maksudkan, perlu tunjukkan the limit does not exist. Penerangannya adalah dekat atas tadi tu. Yang ni Okey, so jadi dekat sini ada satu contoh pada muka surat 38 handout saya tu. Dalam contoh di muka surat 38 dapat ditunjukkan ini fungsi dia. Satu contoh fx ini yang not differentiable pada x sama dengan kosong. Kamu boleh lihat pada muka surat ini ada solution dia, di mana pada satu peringkat kita akan dapat yang ini. Kita kena check juga left limit dengan right limit. Ini yang saya maksudkan. Dan dalam kes ini kita dapati left limit dia negatif 1, right limit dia 1, dan dia tak sama. Bila tak sama, the limit does not exist, maka it is not differentiable. Boleh So harap kamu dapat lihat contoh yang itu. Okey, habisnya itu kita tengok beberapa perkara yang kita telah sedia maklum dan pernah belajar sebelum ini, iaitu techniques of differentiation.
So kita bermula dengan benda-benda basic dulu, iaitu constant rule. Ya, fungsi mala, terbitan fungsi mala. Fungsi mala tu apa? Dia suatu nombor. Contohnya fx sama dengan 5. So its derivative adalah kosong. Okey. So kalau fx sama dengan log asal 10 7, ini pun suatu nombor, betul? Jadi f prime dia adalah kosong. Yang ni pun sama, eksponen kuasa 5, tekan kalkulator, confirm akan ada nilai, dia merupakan satu nombor. Its derivative gonna be 0. Kenapa 0? Sebelum saya nak jawab kenapa 0, saya nak tanya, f prime tu apa? F prime tu adalah kecerunan, betul tak? Kalaulah kita sketch, contohnya, kita cuba sketch fx sama dengan 5, diagram dia macam mana? Macam ni. Ini adalah contoh fx sama dengan 5. It is a horizontal straight line. Kalau kamu tengok yang ini, cuba kamu tanya, ada kecerunan tak ini? Ya, ada kecerunan. Berapa? Kosong. Nampak? So, jadi itu adalah beberapa penjelasan menerusi diagram, ya. So, dekat sini kita katakan tiada kecerunan, ataupun dengan lebih tepat, kecerunan dia sama dengan kosong. Jadi, bila kita cuba explore lagi benda-benda seperti ini, kita akan bertembung dengan beberapa istilah. Salah satunya adalah yang ini, horizontal tangent line. Apa maksud dia? So, maksud dia adalah benda yang saya nak terangkan dekat sini lebih kurang, di mana ini bermaksud dy over dx dia adalah kosong. Ya? Ataupun gradient dia adalah kosong. Dia nak bagi tahu kalau jumpa yang ini horizontal tangent line, kita akan menggunakan yang ini. Dia tak bagi tahu, kita yang kena faham. Boleh? So contoh ini ada pada muka surat 58 dan juga 73. Sila ke contoh tersebut untuk kita lebih faham. Boleh, ya? Habis constant rule, kita pergi kepada yang lain pula, power rule. Okey, power rule ini so dekat sini saya ada bagi contoh lah. Contoh mudah aja, ini benda-benda basic sahaja, ya. X kuasa 6, its derivative gonna be 6x power of 5. Yang ini pun sama, di mana kuasa dia akan tolak 1, kan. So kita turunkan kuasa dulu, lepas tu kuasa tu akan minus 1. Ini benda basic lah. Okey, yang C pula, okey, kita increase sikit kita punya level of equation tu. Kita ada 1 tambah x cube power of 4. So yang ini macam mana? Kita akan buat ini terlebih dahulu. Nampak? Turunkan 4, turunkan 4. Lepas tu 4 ni akan tolak 1, betul? Sebab tu kita dapat 3 kat sini. Tapi jangan lupa kita kena kena differentiate sebelah dalam ini. Ini jangan lupa. Kena di dx kan 1 tambah x cube ini. Sebab itulah this part yang color merah ini kita dapat 3x kuasa 2, and ini adalah jawapan dia. Nampak, ya? So ini adalah beberapa contoh. Contoh lain kamu boleh lihat dalam handout lah. Boleh? So selepas power rule, kita pergi kepada chain rule. Ya, chain rule sebagai contoh. Chain rule ini, ya. So saya ambil contoh yang sama, yang ini. Contoh yang nombor C ni, kita baru guna power rule, betul tak? Tapi contoh ini juga kita boleh kata dia dengan menggunakan chain rule, petua rantai. Chain rule tu apa? Chain rule mainly kita akan menggunakan yang ini. Nampak tak kotak yang saya gerakkan mouse ni? Kita nak mendapatkan dy dx, sama je sebenarnya, kan? Nak dapatkan y prime, f prime dan sebagainya, kan? Tapi kita menggunakan ini. Instead of dy dx, kita akan menggunakan dy over du darab du over dx. Nampak? So ini adalah fungsi dia. Y sama dengan 1 plus x cube power 4. Kita pecahkan kepada dua bahagian. So let u sama dengan 1 plus x cube. Boleh? Lepas tu kalau bahagian ini dah jadi u, maka y sama dengan u kuasa 4 lah, kan? So kita dapat ini. Bergerak daripada dua information yang ini, kita dapatkan terbitan dia masing-masing. Sebab itulah dari sini kita dapat du over dx, dekat sini kita dapat dy over du. Nampak?
So kita buat terbitan seperti biasa. Nanti kita akan plug in dalam chain rule ini. Boleh ya? So saya dah siap-siap color yang berbeza. Yang warna biru ini plug and play dekat sini. Yang color purple ini masukkan dekat sini. Nampak? So jadi akhir sekali kalau kita buat pengiraan, kita akan memperoleh ungkapan yang sama. Nampak ya? 12x kuasa 2 ini sama macam kalau kita guna power rule tadi. Boleh ya? Okey, itu adalah power rule, chain rule dan sebagainya. Baik, kita pergi kepada product rule pula. Untuk product rule ini, kamu sila rujuk kepada muka surat 64 handout saya itu, di mana ada pelbagai contoh di sana. Ini adalah rumus umum bagi product rule, petua hasil darab bagi terbitan. So kalau kita ada product rule, kita ada satu lagi iaitu quotient rule, ya, petua hasil bahagi pada muka surat 69. So ada pelbagai contoh kat situ, ada beberapa contoh kat situ, kamu boleh tengok handout tu ya. Ini hanya review saja ya. Segala exercise kamu kena rujuk kepada handout tu. Baik. Ini apa ni? Okey, kita pergi kepada bahagian terakhir iaitu derivative of trigonometry. Yang ini. So ada beberapa formula dekat sini. So yang pertama sekali kita lihat y sama dengan sin x. Kita dah tahu dah dia punya dy over dx dia ataupun y prime dia confirm cos x. Betul tak? Tetapi jangan lupa yang ini. Ya, jangan lupa yang ini. Don't forget. Saya dah buat anak panah, tulis don't forget. Contohnya kalaulah kita ada, let's say contohnya kita ada y sama dengan sin 2x. Kita buat macam mana? Kita akan buat y prime sama dengan berapa? Sin akan jadi cos, betul tak? Ia jadi cos 2x. Ada nak buat apa-apa lagi tak? Of course kita kena ddx kan 2x tu sendiri. Nampak? So akhirnya jawapan ini akan jadi y prime akan jadi 2 cos 2x. Clear? So bahagian ini yang saya maksudkan tu. Jangan lupa kat situ. Right? Yang ini. So semua kes sama lah. Semua kes sama. Jadi macam yang nombor 2 ini, y sama dengan cos x. Its derivative adalah minus sin x. Tangent x, secant squared. Secant x, secant x, tangent x. Cotangent x, negative cosecant squared. Cosecant x, kita dapat negative cosecant x times cotangent x. Boleh ya? Ini adalah rumus bagi terbitan yang melibatkan trigo. Ini kena tahulah ya. Ini kena tahu. Baik. Since kita dah tahu beberapa rumus bagi terbitan, bukan rumus, the derivative of the trigo yang ini, jadi dia boleh melibatkan pelbagai bentuk soalan, iaitu soalan yang boleh melibatkan apa? Boleh melibatkan product rule, boleh melibatkan quotient rule, even dia boleh melibatkan chain rule. Alright? So sila lihat dari muka surat 80 sehingga muka surat 85 untuk merujuk kepada contoh-contoh yang saya maksudkan ini. Boleh ya? Yang ini. Okey, yang last sekali adalah contoh yang ini. Cuba kamu tengok yang ini. Nampak tak? Saya ambil satu contoh. Y sama dengan sin x kuasa 3. Y sama dengan sin x seluruhnya kuasa 3. Y sama dengan sin kuasa 3x. Apakah perbezaan dia? Adakah semua itu sama ataupun ketiga-tiga itu berbeza? Ataupun ada yang sama sebenarnya? Jawapan dia adalah B dengan C itu adalah sama. A itu berbeza. Alright? Okay, saya terangkan macam mana kita dapat A, macam mana kita dapat B, macam mana kita dapat C. Nampak tak? Kita tunjuk A dulu. A ni y sama dengan sin x kuasa 3. Cara dia adalah kalau nak dapatkan y prime, ya, oh ini adalah y prime ya. Ini adalah y prime. Ini pun sama. Y prime, ini pun sama. Y prime. Jadi bila nak dapatkan y prime dia, kamu tengok differentiate sin dapat cos. So kita buat ini dulu.
cos x cube. Lepas tu kita buat apa? Jangan lupa bahagian ini. Ddx kan x kuasa 3 tu. Boleh? Dan akhirnya kita akan dapati jawapan dia adalah seperti berikut. Ataupun mungkin ada pelajar yang nak buat macam ni, sama je. Ya, 3x kuasa 2 cos, buat kurungan ke macam ni kan, x kuasa 3. Boleh. Dua-dua ini merujuk benda yang sama. Okey, B pula. Cuba tengok. A dengan B tu sangat berbeza. Dan jawapan pun lain sebenarnya. Ya? Cuba tengok B tu. B tu sin x semua-semua tu adalah kuasa 3. Jadi kita akan buat terbitan untuk trigo terlebih dahulu. Trigo yang kita nampak hanya sin x saja, betul tak? Jadi sin x dia akan jadi cos x. Ya, cos x. Then baru kita kata dia punya kuasa dia. Ini 3 ni kan. So 3 turun ke bawah. Lepas tu kuasa ni akan tolak 1 power rule kan. So ini kena ada. Lepas tu kita buat apa? Kena ddx kan yang sebelah dalam ini. Yang ini. So nampak macam banyak kerja sikit kan. So itu adalah cara dia. So jadi of course this part yang saya gerakkan mouse ini dapat nilai dia 1, betul? So jadi as a whole kita punya jawapan adalah 3 sin x kuasa 2 darab cos x. Nampak tak? A dengan B tu berbeza. Right? Ataupun kalau kamu nak tulis, kamu boleh lihat ini pun betul juga. Sama je sebenarnya. Okey? Yang ini. Baik. Yang C ini sebenarnya B dengan C tu sama. Ya, B dengan C tu penulisan dia sahaja yang berbeza, tetapi dia sama. Contohnya, sin kuasa 3x sebenarnya sama dengan sin x kuasa 3. Right? Hati-hati dekat situ. Kadang-kadang pelajar tersilap di antara cara penyelesaian A dengan C tu. Dia ingat macam sama, sebenarnya berbeza. Ya, sin x kuasa 3 dengan sin kuasa 3x totally different. Tetapi sin kuasa 3x sama dengan sin x seluruhnya kuasa 3. Boleh? So take note yang itu. Right? So ini adalah contoh mudah yang saya menggunakan fungsi sin saja. So jadi kamu boleh rujuk kepada muka surat 91 sehingga 94 untuk pelbagai contoh yang lain yang melibatkan trigo. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu. Chapter 2 punya summary, kita akan jumpa pada summary bagi chapter yang lain. Thanks for watching. See you in the next video.